Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani dan seperti biasa secara langsung beberapa hari ini sampailah besok di Pusat Dagangan Dunia Putra, saya nak memasukkan beberapa latar belakang tentang diskusi yang akan saya jalankan sebentar lagi. Latar belakangnya adalah ucapan yang diberikan mulanya oleh Timbalan Presiden itu telah membakar pelbagai imajinasi, semangat dan juga aspirasi kerana ia sebuah ucapan yang begitu jujur, refleksi kepada realiti di mana UMNO berada sekarang. Selepas itu, pemimpin-pemimpin sayap, puteri, pemuda misalnya telah membawa ke depan sedikit lagi beberapa perkara spesifik daripada ucapan Timbalan Presiden, dan semalam kita melihat ucapan Presiden yang juga telah memberikan beberapa perkara yang lebih spesifik, contohnya Akta Sultan. Tetapi untuk memberikan garapan dan lapisan yang lebih mikro dan makro dalam aspek tertentu, bersama saya hari ini Datuk Abdul Rahman Dahlan. Terima kasih Datuk memberikan ruang. Datuk ahli majlis tertinggi, pimpinan tertinggi itu, tapi Datuk juga memegang portfolio Menteri Kesejahteraan, Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Jadi saya nak ambil sekaligus itu. Dalam segmen pertama ini, saya nak bercakap tentang Sabah. Astro Awani sentiasa cuba memaparkan sebanyak mungkin kuantitatif dan kualitatif berita-berita dan naratif daripada Sabah. Tapi jarak itu memisahkan. Dalam konteks itu, saya nak memberi peluang kepada Datuk untuk melihat segala yang sudah diucapkan oleh pemimpin-pemimpin besar UMNO, pemimpin sayap, tentang beberapa perkara seperti keadaan ekonomi Bumi Putra yang meruncing, tentang masalah di bandar, tentang juga masalah tentang meremajakan dalam aspek di Sabah. Kerana Sabah mempunyai beberapa perkara yang agak begitu jauh berbeza berbanding Semenanjung. Ya. Kita ucapkan terima kasihlah atas satu ucapan yang agak frank, ya, yang jujur dan ikhlas daripada Yang Berhormat Timbalan Presiden. Kita juga agak terkejut sebab ramai yang memikirkan mungkin dalam Perhimpunan Agung kali ini kita lebih suka untuk menekankan benda yang positif sebab kita bukan berada dalam keadaan yang orang kata terlalu kritikal. Tetapi Yang Amat Berhormat Timbalan Presiden menggunakan peluang ini untuk mengembalikan kesedaran kepada beberapa isu pokok, iaitu tentang pencapaian Bumi Putra dalam ekonomi negara kita ini. Ya. Saya ada sedikit, kalau pandangan saya lah ya, saya kira tidak banyak lagi yang kerajaan boleh buat untuk Bumi Putra dari segi dasar. Apalagi yang kita tidak buat? Kalau kata training, micro kredit, akses kepada kredit, peluang perniagaan untuk mendapatkan premis dan sebagainya, sampaikan hubungan antara distributorship dengan luar negara, semua kita bantu. Saya tidak tahu apa lagi yang kerajaan perlu buat dari segi itu yang lebih daripada apa yang sekarang ini, kecuali mungkin kita terpaksa melihat kepada DNA orang Melayu itu sendiri. DNA maknanya apakah mereka ini sudah bersedia untuk menjadi sebuah masyarakat yang penyaga. Yang sebab kita mempunyai masalah, sebab kadang-kadang ada beberapa perkara yang saya tidak begitu bersetuju dalam dasar kita, walaupun saya sebahagian daripada kerajaan. Contohnya kalau kita hendakkan semua orang-orang miskin ini untuk menjadi penyaga, kerana melalui tangan saya ini saya rasa berjuta-juta ringgit yang telah disalurkan kepada orang-orang miskin. Kita bagi RM10,000, RM20,000 untuk menanam bawang, menanam halia dan sebagainya, ataupun membina kandang kambing dan sebagainya. Tetapi akhirnya gagal. Sebab pada saya mereka tidak begitu berminat untuk menjadi penyaga. Kerana dalam keadaan waktu itu yang penting kepada mereka ialah perut. Mereka lapar dan mereka mahukan sesuatu untuk keluarga mereka. Jadi saya kira perlu ada fine tweaking sedikit. Kita perlu pastikan bahawa syarikat-syarikat dan kilang-kilang mesti berminat untuk pergi ke luar bandar. Ini yang menjadi masalahnya. Kita mesti ingat tahun 70-an dahulu, bagaimana cara untuk kita mendapatkan investment daripada Taiwan, Japanese, Korean dan sebagainya. Kita bagi insentif yang cukup banyak untuk mereka. Kerana pada waktu itu, kita tidak berminat untuk mengutip cukai daripada mereka, tapi untuk menyediakan peluang pekerjaan. Sebab dengan adanya pekerjaan, maka hidup rakyat kita lebih stabil, mereka mempunyai kehidupan yang stabil, maka gejala sosial berkurang, masalah dalam keluarga kurang, dan mereka mempunyai kekuatan untuk membeli barang, consumption.
Sebab itu kita kena replicate balik kejayaan kita pada tahun 70-an. Kali ini kita bagi insentif kepada luar bandar supaya kilang-kilang ini tidak mempunyai pilihan tetapi pergi ke luar bandar untuk menyediakan peluang pekerjaan. Saya nak kaitkan itu dengan apa yang saya lakukan dalam tanggungjawab saya dalam Kementerian Kesejahteraan Bandar. Oleh kerana peluang untuk bekerja di kawasan luar bandar itu agak berkurangan, maka migration yang begitu dahsyat sekali daripada luar bandar ke bandar berlaku di negara kita di Malaysia ini. Sebab itu 70% daripada rakyat Malaysia sekarang ini berada di kawasan bandar. Dan ini memberikan lagi perspektif masalah yang berbeza. Ya, betul mereka datang ke bandar, tapi sebahagian daripada mereka mungkin tidak bersedia dari segi psikologinya. Mungkin itu model ekonominya. Itu yang disebut juga oleh Timbalan Presiden. Kerana mengapa perlu remaja-remaja di kawasan pantai timur Sabah pergi ke pantai barat, pergi ke KK. Mereka mempunyai khazanah alam semula jadi. Contohnya perkhidmatan, pelancongan. Itu boleh dibangunkan supaya mereka mesra dengan ekosistem. Dia memanglah semuanya itu ada memerlukan kos dan pada saya ialah dia ekonomi ni ya. Dia kita tidak boleh sentiasa berbelanja terhadap infrastruktur. Dia mesti sampai ke satu tahap it's a self-sustaining economic activities. Itu yang masalahnya. Sabah mempunyai masalah apabila cost of production itu lebih tinggi daripada negeri-negeri lain. Sebab itu kalau saya ada masa sedikit, saya ingin cadangkan harga satu Malaysia. The same price throughout the country. Semenanjung sama di Sabah Sarawak. Kita pergi rehat yang pertama apabila kembali dan terus 70% rakyat Malaysia berada di kawasan bandar dan kita tahu YBKJ telah memberikan statistik yang cukup menggerunkan ramai orang Bumiputera kerana kalau kita lapiskan itu dengan pemilikan hartanah, pemilikan rumah, pemilikan premis perniagaan oleh Bumiputera, angkanya jauh berbanding dengan taburan komposisi penduduk negara. Bagaimana itu nak dilihat oleh kementerian, dilihat oleh Datuk dulu yang juga pejuang remaja begitu hebat ketika pemuda, tentunya sekarang pun masih mempunyai jiwa remaja. Itu kita bincangkan selepas ini. Harga untuk satu Malaysia, saya bersetuju secara peribadi je kerana saya punya ramai rakan di Sabah dan Sarawak sejak daripada bangku sekolah lagi dan kenapa harga di sini RM1, harga di sana RM1.20 dan sebagainya sedangkan mereka lebih banyak perlu dibantu dalam jurang ekonomi itu faktanya di Malaysia. Tapi kini kita bergerak ke kawasan bandar kerana di sana juga perbandaran itu semakin tinggi dan Datuk pernah memberitahu saya dalam sesi-sesi sebelum ini bahawa kos di Kota Kinabalu itu jauh lebih tinggi berbanding mungkin Kanga, tempat lahir saya dan sebagainya. Dalam konteks itu, Datuk, kalau kita lihat perspektif UMNO, mahu tidak mahu, UMNO perlu menang bicara wara masyarakat kota, masyarakat bandar. Itu 70% penduduk Malaysia. Dan dalam konteks itu, remaja di bandar juga mempunyai pilihan-pilihan yang semakin banyak dan mereka semakin kritikal dan kreatif dalam jati diri dan juga pemikiran mereka. Datuk memegang portfolio kesejahteraan bandar. Jadi bagaimana Datuk melihatnya kerana daripada Suara Pemuda kita melihat bahawa mereka memberikan statistiknya 5% sahaja pemilikan hartanah, premis perniagaan 1% atau kurang. Tidakkah itu semua di kawasan bandar? Dekat rumah saya, kampung tanah lot di Kampung Pandan, seberang jalan itu premis perniagaan bercampur, harga rumah kedai termurah adalah 3 juta. Adakah Bumiputera tanah lot itu yang akan mempunyai? Saya rasa tidak begitu. Ini antara konflik yang terus sambil kita nak maju ke depan. Saya kalau cakap cerita pasal perumahan ini, saya ada banyak idea. Antara lainnya saya dah minta kalau boleh kerajaan sekarang ini membeli tanah. Walaupun tanah itu tanah swasta di kawasan-kawasan bandar. We must build up our land bank. Okay. I tell you why, because kalau kita beli rumah tanah itu pun sekarang mahal, tapi 10 tahun dari sekarang tanah itu akan jauh lebih berharga daripada apa yang ada sekarang ini. Dan pelaburan kerajaan itu tidak akan mengucup dari segi nilai sebab nilai tanah akan sentiasa naik. Jadi saya nakkan 1 bilion, 2 bilion daripada kerajaan persekutuan, daripada Kementerian Keuangan untuk membeli tanah-tanah strategik di kawasan-kawasan bandar. Remember, kata contoh sekarang ni sebenarnya mungkin tidak begitu besar. Tapi kalau kita start membeli tanah di situ 10 tahun dari sekarang, 15 tahun dari sekarang, kita ada land bank untuk PPR. Datuk kata macam tu, tapi kalau pemaju perumahan tak, by then, satuan mengatakan
kuota Bumi Putra yang ada sekarang pun tak habis. Oh, Dan itu menyebabkan tak, lembaga. itu lain hal. Nanti saya sentuh pasal itu. Tapi kalau tanah itu milik kerajaan, maka kerajaan mempunyai option untuk membina rumah tersebut di bawah Jabatan Perumahan Negara, di bawah SPNB, di bawah Prima. Our problem sekarang ni, masalah besar kita di seluruh Malaysia ialah kita tidak mempunyai tapak yang sesuai. Dan kerajaan negeri agak reluctant untuk memberikan tapak yang Dan strategik. gambaran besarnya, jika tanah itu milik kerajaan, maka median harga rumah dengan median pendapatan Bumi Putra itu taklah lari jauh. Tak lari jauh. Sebab itu land bank itu very important. If you ask developer sekarang ni, what's your biggest cost? He will always say the land. Sebab itu dia akan naikkan harga construction agak steady. Tetapi yang boleh mengurangkan harga rumah ialah kos tanah. Dan kalau kos tanah itu kurang dan dimiliki oleh kerajaan, and I'm looking at 10-15 years from now. So if you hold that land, 10 years from now, you can use that land to build Tapi your tidakkah itu kewajaran nasional ya Datuk, kerana ramai yang berfikir siapa yang memberi kebenaran untuk pemaju-pemaju membina terlalu banyak rumah berharga tinggi ini? Ya, kita tahu kuasa pasaran, tetapi negara perlu ada pemikiran bahawa tak hanya mengikut pasaran kerana ada tanggungjawab sosial. Dia memang begini, setiap pemajuan itu memang ada kuota 20% kos rendah, 20% lagi untuk kos menengah rendah. Jadi itu memang ada dalam perumahan itu, ya. So dia orang sebenarnya tidak membina harga yang mahal saja, yang murah pun yang. Tapi here's the problem. Ada dua perkara yang masalahnya di sini. Ada kerajaan negeri yang membenarkan developer ini untuk membayar denda. I don't build my low cost, saya tak payah perlu bina rumah Kalau mampu saya bayar milik duit. ini, saya bayar duit. Dan duit itu sepatutnya diberi kepada kerajaan negeri, beratus juta jumlahnya, tapi kerajaan negeri tidak membina rumah mampu milik. Dia gunakan duit itu mungkin untuk perkara lain, pembangunan lain. Jadi itu satu. Yang keduanya, kita benarkan developer untuk membina yang mahal dahulu. Kemudianlah kononnya yang murah tu. So saya minta kepada kerajaan negeri dua perkara ini mesti dihapuskan immediately. Satu, jangan lagi bagi peluang untuk developer untuk membayar denda. Dan yang keduanya ialah untuk membina rumah mampu milik dan yang murah ini sekali dengan rumah yang mahal. Sekarang ini mereka ingin membina yang mahal dahulu supaya dapat untung dan kononnya kemudian mungkin 2-3 tahun selepas itu untuk membina yang rumah murah. Some of the developers tak buat langsung. Setiap kali kita tanya, ada tanah tu ada di situ tapi saya akan buat tahun depan. Datuk, pemuda mengemukakan statistik margin keuntungan pemaju ni 21%. Kalau saya betul lah, saya dengar juga apa yang Saudara Khairy cakap sebab saya berada dalam dewan pada waktu itu. Kalau saya tanya kepada Reda, kebanyakan mereka ni adalah public listed company, so you know they publish the profit margin, ya. They are talking about less than 20. Tapi apa pun ceritanya, yang penting ialah tawaran kepada pasaran itu mesti banyak. I cannot blame them to say, oh, I put 3 million sebab ada buyer. There is a buyer. Kalau tidak, takkan dia nak buat yang 3 juta, 2-3 juta value of the house. Tapi itu ada yang kata gelembung. Orang Ada jual another sebagai word. spekulasi. Saya dah bagi tahu kepada Reda bahawa mereka juga harus bertanggungjawab. Kalaulah bubble ini, property bubble ini burst, they will be the first one yang Dan akan. kalau ada pemaju tak boleh jual kuota Bumi Putra, bagi kat Kementerian Datuk. Itu sebab yang saya katakan. Saya sokong apa yang disarankan oleh pemuda UMNO bahawa kalau pemaju perumahan ini, sebenarnya idea itu kita pernah bincang dalam program Awani. Saya nak mereka, pemuda minta saya supaya mengambil alih tugas untuk menjual kepada Bumi Putra ini untuk 2 atau 3 bulan lagi. Selepas itu, kalau kita gagal, kita akan serahkan kepada GLC. Maknanya panjangkan tempoh itu. Dan bukan saja panjangkan tempoh, ambil alih. Mungkin dia yang tak bersungguh-sungguh nak jual. Kementerian lebih bersungguh-sungguh. Sebab kami ada list nama. Dan kalaulah katalah dalam masa 2-3 bulan for whatever reason kita tidak dapat cari Bumi Putra, pembeli Bumi Putra, kita boleh minta GLC untuk beli buat sementara waktu. Cakap pasal rumah ni memang seronok, tapi kita perlu tangguhkan diskusi ini ke episod lain. Saya bagi rehat yang terakhir. Apabila kembali, saya nak tanya tentang remaja. Datuk kata jiwa remaja. Datuk juga pernah lama dalam pemuda, usaha pula tu. Macam mana perbincangan dan tema remaja, keremajaan UMNO ni, kerana ia kerap kali dibincangkan, saya nak terus pergi, macam mana nak praktikkan. Tak guna kalau ada ramai pun pemuda dalam UMNO, tapi kalau di garis masa Twitter tu asyik nama Datuk juga yang keluar, contohnya lah. Itu kita bincangkan selepas ini, kerana mungkin remaja itu di minda dan juga di hati, tidak hanya secara biologi selepas ini.
bagaimana nak meremajakan sebuah parti yang begitu lama, 68 tahun dan memerintah juga begitu lama. Itu saya nak tanya kepada Datuk. Datuk bermula pada bawah. Datuk kalah. giat dalam pemula. Pernah kalah. Ya, pernah kalah. Tapi itu bagus kerana di kurun 21 tak pernah kalah, venture capital tak nak bagi duit kerana dia tak percaya. Dalam konteks itu Datuk, sebelum Datuk pergi kepada soalan saya tu, Datuk nak sambung tadi Datuk cakap pasal DNA Melayu dan Bumiputera itu. Nah, saya ingin tegaskan sekali lagi dan kita pun berbincang tadi off record, off camera. Dari segi dasar saya rasa kerajaan telah meluahkan, melondehkan segala-galanya. Dah bagi habis dah. Saya rasa tidak ada banyak lagi tricks in the bag for the government. Cumanya yang penting sekarang ialah kalau kita nak relook back at the problem of Malays ni, Melayu ni, dari segi ekosistem supaya pemikiran mereka lebih kreatif. Yang keduanya ialah dari segi DNA pemikiran mereka. Kalaupun kita perlu melihat kembali soal yang telah ditimbulkan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, bukan dari segi dasar dah. Kalau kita bercerita pasal peluang pekerjaan, peluang training, peluang untuk mendapatkan akses kepada dana dan sebagainya, telah kita buat pun. Yang penting sekarang ni ialah implementation dari segi minda, maknanya civil servant dan sebagainya. Itu saya nak tanya Datuk kerana jenteranya masih sama. Jentera parti ke, cawangan bahagian dan sebagainya, jentera kerajaan ke, khidmatan awam dan sebagainya. Jadi bagaimana ekosistem, minda semua tu, kalau kita lihat di Jepun, pemerintahan Abe ini, beliau mengenalkan Abenomics dan kemudian yang Womenomics. Kalau di Malaysia ni bagaimana? Najumonics. Tapi transformasi dah dibuat. Ya, betul. Itu sebabnya saya katakan tadi dari segi dasar, I don't think the government has anything left in the bag. Okeylah, macam inilah Datuk. Saya bagi contoh. Ya, Jabatan Kerajaan buat laman sesawang, website. Tapi perutusan ketua pengarah 2-3 muka surat kadang-kadang. Dah boring tujuannya laman sesawang tu untuk interaksi lebih interaktif dengan pengguna. Mungkin boleh masuk tapi hasrat, aspirasi tak sama. Sama juga dengan keremajaan ini, bukan hanya usia. Kalau akal dan juga kreativiti itu muda, maka mudalah. Saya setuju. Jadi dalam parti macam mana nak buat? Dalam parti begitu juga. Saya kira setuju dengan pandangan bahawa mengatakan bahawa it's not biological, dia bukannya berasaskan kepada you must remember kita mesti ingat Tun Mahathir contohnya. Dia diminati oleh ramai orang muda sebab position yang diambil itu adalah ada kaitan dengan perasaan orang muda. Contohnya anti keganasan, anti terorisme, dia very strong, anti Israel, anti kuasa-kuasa besar yang begitu dekat di hati orang muda. Dia umur 80 plus. So you're right. Tapi mungkin itu seorang dalam satu generasi. Presiden Jokowi meletakkan ramai menteri-menteri di bawah 40. Kabinet kita kesian YBKJ bersorongan. Datuk juga terpaksa dikategorikan sebagai muda pasal Datuk yang paling hampir. Terpaksa, yes. Jadi Datuk setuju untuk letakkan lebih ramai bawah 40. Lebih ramai. Saya nakkan supaya kalau dalam kabinet itu, bukan saja dari divisi kabinet, pembuat dasar dan sebagainya itu, kita mesti bagi kepada orang muda yang capable. Mesti, of course. Tapi Datuk yakin kan ada yang tak ada yang keterampilan. Saya telah turun ke seluruh Malaysia dan saya dapati memang ramai anak-anak muda yang mempunyai pendidikan. Walaupun di Sabah kan? Walau di Sabah. Malah saya nak bagi tahu bahawa baru-baru ini saya bawa sekumpulan anak-anak muda yang berbilang kaum dan agama untuk berjumpa dengan Perdana Menteri sewaktu dia berada di Kuala Kinabalu. Sepatutnya 15 minit. The Prime Minister gave them 2 hours. And they were so impressive because the grasp of topik tu. Dia boleh bercerita tentang masa depan negeri Sabah, federalisme dan sebagainya. Dan ini adalah anak-anak muda di bawah 40 tahun. Bukan Muslim and non-Muslim, Melayu, Kadazan, Cina. But very highly intellectual. Ada doctorate dan sebagainya. Adakah itu jawapan praktikal terbaik secara ilmiah dan intelektualnya terhadap cuba menangani nasib-nasib yang cuba membawa Sabah dan Sarawak keluar? Kerana akta itu satu, tetapi pertempuran minda ni. Datuk sendiri saya tahu pernah berdebat di Sabah tentang isu-isu seperti ini. Saya cara yang paling terbaik untuk menjawab Doris ke Sabah, Sarawak keluar Malaysia ni ialah untuk berdebat dengan mereka. Dan itu sebabnya saya turun ke bawah. Ada orang mengatakan kenapa menteri nak turun? Kenapa nak berdebat dengan orang yang tidak mempunyai kedudukan dalam parti dia? Saya kata tidak masalah sebab
tujuan saya ialah untuk memberi pandangan dan versi saya kepada Jadi tafsiran Datuk Akta Hasutan ini dengan 2 garapan baru untuk agama dan juga Sabah Sarawak ini bukanlah ambil semua orang yang sebut sahaja keluar, masukkan dalam penjara, tetapi engage. Saya nak bagi tahu because kalau kita tidak kekang ini dan saya percaya bahawa movement ini tidaklah begitu besar. Majoriti rakyat Sabah masih lagi mau berada dalam Malaysia. Tetapi kekhawatiran kita ialah apabila satu gerakan yang begitu emotif ini dia akan kadang-kadang menjadi perkara-perkara yang pelik. Tapi puncanya kekecewaan kan Datuk? Tak, maksudnya nanti kalau mereka sudah terlalu Ekstrim lah. ekstrim dan benda-benda pelik yang hidup. Bom sana, bom sini. Kita tak nak yang itu berlaku dan we nip it at the bud. Di samping penguatkuasaan, maka ruang juga perlu dibuka untuk diskusi dan debat. Semua ruang. Sebab Dan anything goes. Maknanya any topic we can Dan discuss. Datuk nak lihat lebih ramai pemuda, orang-orang muda UMNO di garis masa. Bukan saja itu, saya minta orang seperti you dan rakan-rakan yang ada di sini yang ramai ini yang mempunyai pandangan keluar dan tell your story about Malaysia. Through your blog, through your NGO movement, not necessarily di bawah dalam UMNO. Melalui Awani, I know you've been Datuk akan bawa Awani lebih ke Sabah. Terima kasih banyak Datuk. Itu saja masa kita ada. Datuk perlu rehat kerana Datuk tak sihat. Teruskan hantarkan pandangan anda, terutama Datuk Rahman, ada ramai peminat di MP garis Kota masa. Belud. Yes, bawah MP Kota Belud. Twitter. Hantarkan kepada Awani Digital juga dan pelbagai platform ada Facebook, Twitter, Instagram ataupun terus muat turun aplikasi Mudah Alih iOS dan Android. Saya akan pastikan Datuk Rahman juga ada aplikasi Astro Awani di gadget Mudah Alih beliau kerana boleh menonton agenda Awani secara langsung. Sekian, jumpa lagi. Terima kasih. Thank you so much. Thank you. I got it.